Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang dihormati pengacara dan juga pengurusi dan semua ahli keluarga, para tetamu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 12 hari bulan 2 23 kita adakan bicara duha ataupun bual bicara. Bicara duha atau bual bicara tentang hadis Nabi SAW pada waktu pagi dia ada masa dia berbual-bual dengan sahabat-sahabat dia. Saya ingat dalam buku yang saya terjemahkan, nama dia Sehari dalam Kehidupan Nabi SAW. Buku itu dah dapat dah? Belum lagi? Kena cari buku tu. Tajuk dia Sehari dalam Kehidupan Nabi SAW. Buku tu Arab, kita dah terjemahkan ke bahasa Malaysia. Seronok buku tu sebab dia cerita macam seolahnya satu hari lah, tapi hadis tu macam-macam. Dalam masa 10 tahun Nabi di Madinah tu dikumpul jadi satu plot cerita. Maka Nabi SAW dia pada waktu pagi, kita mula daripada pagi lah sebab waktu kita ni waktu duha. Jadi pada waktu pagi Rasulullah SAW dia duduk selepas solat subuh, dia akan zikir pagi tu. Kemudian dia gaya Nabi ni mudah, dia lepas solat dia berpaling ke makmum. Itu di antara yang kita kena muhasabah. Imam kita kena muhasabah. Lepas kita solat setengah masjid ni, imam tengok depan dia, ada orang tak ada orang dia pun tak tahu. Dia pun dapat mikrofon zikir kuat-kuat tu. Jadi mungkin dia tak tengok belakang ada orang masbuk ke, ada orang tengah solat ke, jadi dia pun tak tahu. Maka kita mengatakan itu di antara muhasabah yang kita kenalah. Kalau kita boleh cakap dengan sahabat-sahabat kita, pengurusan masjid, imam kata imam kena ikut cara Nabi. Nabi SAW dia 2 kali dia tengok pada makmum. Nabi dia tengok 2 kali pada makmum. Tengok yang pertama sebelum angkat takbir. Mana sebelum angkat takbir dia berpaling ke belakang dulu, betulkan saf, sama saf, rapat saf. Jadi kalau saf tu tak rapat, dia akan betulkan. Itu tanggungjawab imam. Kerana itu Bilal tak ada hak untuk nak biasa setengah Bilal ni sebelum dia qamat saf, dia kata salah itu. Itu bukan kerja dia, itu kerja imam. Jadi dia kata ustaz ni kacau orang, dia kacau imam saja. Kita bukan nak kacau imam, tapi kita kata jawatan tu jangan ambil orang kerja. Jadi kerja Bilal hanya memaklumkan qad qamatis salah, qad qamatis salah. Mana solat nak didirikan. Orang duduk kat luar boleh masuk, yang duduk bolehlah bangun. Bila kita tengok imam dah ada, tapi tugas imam dia kena tengok kepada makmum. Makmum tu betul tak betul saf, betulkan. Kemudian tak ada lagi bacaan. Kadang-kadang kita lama kita berdiri, dia baca qul huwallah, apa ni, qul a'udzu 3 qul dulu, kemudian baca macam-macam baca lagi kerana takut diganggu oleh syaitan. Kita kata a'udzubillahi minasyaitanirrajim itu dibaca bila kita dah takbir. Sudah takbir, itu dipanggil gaya hak cara Nabi. Bila kita takbir, selepas daripada kita takbiratul ihram, kita baca doa iftitah. Kena baca doa iftitah tu, jangan tak baca. Ingat dah, saya rasa kita dah bagi dah itu buku Perisai Muslim. Dah dapat ke belum? Ada dah. Kalau yang tak ada lagi, alhamdulillah saya ada dah. Tak apa, yang dah ada baca tu dah baca lah. Agaknya begitulah dah. Jangan ada buku saja, baca saja, baca kena baca juga. Sikit-sikit hafal dulu, hafal 1-2 kita hafal. Selepas habis dia cerita, barulah dia mula dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kemudian barulah kita baca Al-Fatihah. Itu yang pertama. Yang kedua, selepas salam. Lepas bagi salam, dia zikir dia simple dia, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah,
Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzul ikram. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia akan tengok kepada makmum. Dia tengok belakang, ada orang tak ada orang. Kemudian selepas habis dia zikir, biasa lepas subuh ni dia akan bercakap. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak bagi tazkirah hari-hari. Dia tidak kata setiap hari dia lepas subuh mesti dia kuliah, ada juga. Cuma kita ni kena ada jadual jugalah. Tak boleh hari-hari juga. Orang nak pergi macam-macam kerja ada. Kemudian dia tunggu, kadang-kadang Nabi kita sallallahu dia akan tanya, siapa di kalangan kamu yang bermimpi semalam? Ada orang mimpi tak? Kita boleh tanya tak? Ada orang mimpi tak sini? Tak ada. Tak ada sesama masalah. Kalau ada boleh cakap. Tapi ingat, bukan semua mimpi boleh dicerita kepada orang. Mimpi buruk langsung tak boleh cerita. Contohnya kita, na'udzubillah lah, kita tidur malam ni terlupa ambil wuduk tadi, tak baca ayat kursi ke, tidur terganggu kita bangun, mimpi ganggu. Bila kita sedar tu, kita ludah 3 kali ludah ke kiri, kemudian kita ta'awuz. Kalau mimpi tu berat sangat, eloklah kita bangun, ambil wuduk, kita solat, istighfar banyak-banyak. Tapi tak usah cerita dengan orang. Walaupun kalau isteri mimpi, jangan cerita, abang saya mimpi gini, tak payah. Lebih-lebih lagi mimpi buruk, mimpi yang tak baik, gurau boleh kan? Bang, saya mimpi semalam abang kahwin lain. Jangan cerita. Oh, jadi sungguh tu. Jangan salah cakap. Kalau lah termimpi macam tu pun, diam. Suami kata, mimpi apa nak? Siapa menangis-nangis ni? Tak adalah mimpi buruk. Auzubillah minasyaitanirrajim. Allah Ta'ala selamatkan kita dunia akhirah, cakap gitu ya. Jangan cerita dengan orang. Sebab Nabi kata, kalau cerita, jadi. Ana dah jumpa 2-3 orang yang dia cerita kepada saya, sebelum kita larang, dia cerita. Dia cakap, jangan cerita. Astaghfirullahaladzim. Dah cerita, dah. Tak lama lepas pada tu, dia bagi tahu kepada saya, Ustaz, apa yang saya cerita Ustaz tu memang jadi sungguh. Saya kata, bukan salah saya, salah awak. Kenapa cerita kepada orang mimpi buruk? Tak boleh. Mimpi apa saja pun tak boleh mimpi. Tengok Nabi Yusuf AS, bila dia mimpi 11 bintang, 11 bintang dengan matahari, bulan sujud pada dia, ayah dia kata, mu jangan cerita mimpi ni kepada adik-adik. Tak boleh. Itu mimpi baik tu, bukan mimpi buruk. Maka kalau mimpi baik, kita kena pilih orang yang kita boleh cerita, bukan semua. Mana kita kata ustaz ni pandai tafsir mimpi, baru kita cerita. Kalau ustaz kaki hurai belaka semua, kita tanya dia jawab belaka, itu jangan cerita. Nanti dia tafsir mimpi, jadi benda yang lain pula, jadi sukar bagi kita. Jadi kita tak boleh buat macam tu. Baik, ada kalanya sahabat tanya mimpi Nabi, ataupun Nabi sendiri yang beritahu kepada para sahabat, dia mimpi semalam, dia tengok. Di antara hadis yang dia cerita, dia mimpi panjang tu, Nabi pergi tengok dan neraka, pergi tengok ni, itu mimpi. Kadang-kadang penceramah ni dia tak semak hadis, dia bertukar, dia kata Nabi tengok dalam malam Isra' dan Mi'raj. Jadilah cerita bercampur. Kita beza di antara Nabi kita bermimpi pada malam tu panjang, dia mimpi 2 malaikat bawa dia pergi tengok sana, pergi tengok sini. Tapi tak bolehlah kita nak nisbahkan peristiwa mimpi itu dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj yang Nabi kita pergi secara yaqazah, secara jaga, dengan ruh, dengan jasad dia. Isra' dan Mi'raj, Nabi kita pergi dengan ruh dan jasad, dia bukan pergi dengan mimpi. Sebab itu Abu Jahal terkejut. Kita ni kalau cakap mimpi, orang tak marah betul tak? Saya semalam nak jadi apa kita? PM lah kita kata, biar PM lah kita. Saya ni PM yang ke-11, yang 10 tak boleh dah selesai dah, yang 10 kita 11. Habis tinggi, orang tanya dah, Pak Haji makan ubat tak pagi ni? Itu ya. Dia makan ubat ke terlupa ubat ni? Cakap macam-macam ni merah. Jadi itu je lah orang tanya. Tapi kalau kata saya jadi sungguh, itu bukan ubat lagi lah, Alhamdulillah bagi ambil. Itu lain. Maka Nabi SAW bila dia cerita dia pergi Isra' dan Mi'raj dengan ruh dia, dengan jasad dia, ketika tu orang yang kafir jadi panik. Kalau kata mimpi, Abu Jahal relax ya, biasa, siapa-siapa boleh mimpi. Jadi tapi oleh kerana dia tidak dia pergi dengan ruh, dengan jasad, itulah yang dipegang oleh Ahlus Sunnah, bahawa Nabi kita Isra' Mi'raj dengan ruh, dengan jasad. Baik,
Jadi Rasulullah SAW bila pada waktu pagi Nabi kita beritahu satu hadis. Hadis ni menarik lah untuk kita hidup ni. Dalam hadis Nabi SAW, hadis ini rawahu At-Tirmizi dan lain-lain, dia kata daripada Abdullah, daripada sahabat Nabi Abdullah Mahsan radhiyallahu anhu, kata man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya. Ini hadis ni. Maknanya Nabi SAW beritahu man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa dia bangun pagi, dia rasa aman dalam keluar tubuh dia, dalam keluarga dia ni aman. Mana kita hari ni kita bangun pagi, tak adalah bunyi meletup bom ke apa, negara kita aman, alhamdulillah. Kita doakan supaya keamanan ni berterusanlah sampai bila-bila, tak akan berlaku huru-hara ataupun tak akan berlaku bencana yang besar-besar. Banjir sikit-sikit itu, ialah kalau tak ada banjir itu jadi macam pelik juga negara kita, negara yang banyak hujan. Cuma kita tak naklah kawasan kita. Tapi bencana yang besar-besar macam berlaku di Turki sekarang ni, sampai hari ni dah berapa hari dah gempa bumi ni? Seminggu dah. Berapa korban yang telah dijumpai? Itu yang dijumpa. Yang tak jumpa, yang duduk di bawah runtuhan bangunan tu, Allah. Tapi ialah kita tengok video-video yang orang share tu, nampak pelik-pelik ni. Ada kakak duduk pegang kepala adik dia supaya tak diempak oleh bangunan. Pasal dia dua tu duduk dalam bawah bangunan dah. Ada makcik tu bila orang nak pergi ambil dia keluar, subah sabar dia kata, bawa hantar kain tudung dulu. Kita kata Masya Allah, muslimah yang jaga aurat, tengah orang nak angkat dia tu minta kain tudung dulu. Kain tudung dulu baru kau korek keluarkan aku. Kita kata ada di sana muslimah yang berpegang dengan agama dia, walaupun di kita ni di ujung dunia, walaupun orang panggil kalau kita kata ujung dunia ni maknanya dekat nak kiamat dah, tapi ada lagi orang berpegang dengan agama, kita kata alhamdulillah. Maknanya kalau kita bangun pada waktu aminan fi sirbihi, mana aman kedudukan kita ni, kita kata alhamdulillah. Wa mu'afan fi jasadihi, tubuh kita pun baik, alhamdulillah. Ada yang baru 70, ada yang sudah 80 ada. Tak apa pun ada lagi. Ada yang baru 60, ada yang baru 50 lebih sikit ada. Maknanya yang pentingnya lama dah kita hidup tu, 50 tahun, 30 tahun. Tapi kita rasa kita bangun pagi ni masih lagi bertenaga. Tak kira lah boleh jalan dengan betul ke dengan tongkat ke, yang pentingnya orang kata mu'afan fi jasadi, maknanya masih lagi afiat tubuh badan dia. Kemudian Nabi kata wa indahu qutu yaumihi. Tengok bahasa Nabi, ada makanan untuk hari tu. Dia tak kata untuk sebulan tu, makanan untuk hari tu ya. Seolah-olah dia telah diberi dunia ni kepada kita. Hadis ni dalam Tirmizi. Artinya Nabi kita sallallahu beri kepada kita 3 perkara: keamanan dalam kehidupan, sehat tubuh badan, dan juga ada rezeki untuk kita makan. Itu tanda seorang itu sudah patut sangat kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Ni kita duk fikir macam-macam, bangun pagi dah duk tengok berapa banyak kita punya harta yang kita ada, aset banyak mana yang kita dah kumpul. Nabi kira makanan hari itu je. Makanan yang hari itu ada cukup, alhamdulillah. Dia kira esok lain, esok bajet lain pula kita kira. Kita tak kira esok, kita kira setahun makan tak habis baru kita kira. Itu duduk macam lagi. Kalau hidup 10 tahun lagi macam mana? Ada makanan tak ada makanan. Sekarang ni orang duk sibuk tentang makanan, ini bakal berlaku sekian-sekian. Kita kena yakin dengan Allah SWT. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kalau kata tidak ada hayawan, tidak ada makhluk hayawan yang bergerak atas muka bumi ini, ada rezeki dia. Cuma banyak ke sedikit itu cerita lain. Ada orang rezeki dia meluas, ada orang memiliki rezeki yang luar banyak, tapi rezeki untuk dia tak banyak. Betul tak? Dia milik rezeki banyak, dia milik, tapi rezeki untuk dia tak banyak. Macam mana tu? Ini yang kacau dia siapa dia? Doktor. Ini tak boleh makan, ini tak boleh makan. Duit dia banyak, duit dia juta-juta, tapi tengok dalam list narang
yang ni tak boleh makan sebab ini kolesterol, yang ni apa di darah tinggi, yang ni kecil manis. Kita kata dia memiliki rezeki yang banyak tapi rezeki untuk dia tak ada. Berapa ramai orang hidup dengan air sejuk ya. Kalau minum teh pun teh tak ada gula. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita yang semua dapat ni gula boleh minum lagi walaupun taklah banyak, kurangkan gula lah, boleh makan. Itu kita kata rezeki kita masih lagi banyak dan kita rasa kita patut sangat-sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kita kadang-kadang bila kita kata kita syukur, macam mana kita nak bersyukur? Kita pun tidak nak faham macam mana cara kita nak bersyukur. Anda ingat dulu mula-mula negara Arab ni dapat minyak. Dulu simple je orang hidup. Malam dia tidur, bila negara tu dapat kekayaan, Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia, bertukar dia punya cara. Mungkin tuan-tuan belum pernah hadir majlis jamuan kenduri orang Arab. Kau pernah hadir? Tak pernah deh. Tak ada keluarga family sinilah yang biasa sana. Kita pergi bertukar budaya. Pakcik saya kata malam ni kita ada kenduri kahwin. Kita ingatkan lepas solat Isya, macam tempat kita kan lepas Isya makan. Saya kata dah, lepas Isya mu tidur dulu. Nak pergi pukul apa? Pukul 11.30 kita pergi. Pukul 12 malam baru dia angkat hidangan untuk kaum lelaki. Yang muslimah belum lagi. Pukul 12 malam baru pergi pulah rambut dia dulu. Dia punya dia tak campur. Dia tak nak campur dia punya tempat masing-masing. Pukul 2, pukul 3 pagi barulah keluar makanan. Kita kata apa macam ni? Jadi kita keluar nak pergi subuh esok, barulah muslimat baru sampai balik. Dia tukar malam jadi siang, malam jadi siang jadi malam. Sebab orang tidur pagi. Sebab tu orang nak mencuri di negara Arab ni, dia tak curi malam, dia curi pagi. Pagi orang tidur. Lebih-lebih bulan Ramadan. Jadi kita kata terbalik nikmat sebab jadi bila dia terlalu dah mula kaya macam kejutan budaya, jadi makanan kenduri buat tambung. Pagi esok ni ada seorang pakcik keluar nak pergi solat subuh, duk menangis dekat tong sampah. Menangis, pakcik tua. Dia kata, orang tanya dia, Lester Beki, kenapa pakcik menangis? Dia kata, aku tak jumpa lagi sepanjang aku hidup pembaziran seperti yang kau buat sekarang. Pembaziran yang kau buat. Makanan-makanan tak habis bukan kata bagi ke orang pakai miskin yang ada sekitar. Tak ada, capuk dalam tong sampah, buang. Jadi duduk nangis. Dia kata bila Allah Ta'ala bagi rezeki Allah Ta'ala kita tidak syukur, kita campak macam ni, aku bimbang nanti Allah tarik rezeki, nanti kamu tak pandai lagi nak hidup setelah kamu duduk dalam kemewahan. Itu yang dia kata. Dia menangis dekat tong sampah. Jadi orang ingat menangis tong sampah ni biasa orang miskin cari makanan tak jumpa, rupanya dia terkejut dengan makanan yang dicampak. Ini dipanggil pada waktu pagi. Kemudian yang kedua, hadis Nabi SAW pada waktu duha. Nabi kata dalam hadis yang panjang, Nabi kata kullu sulama minan nasi alihi sadaqah. Setiap kamu ni bila bangun pagi, kita tengok sendi-sendi tubuh kita ni bergerak, tangan bergerak, kaki, tangan, siku semua bergerak. Dia panggil sulama. Sulama ni sendi. Dalam riwayat hadis kata dalam sendi kita ni ada 360. Tanya doktor, berapa doktor sendi? Sendi dalam tubuh manusia ni ada berapa? Doktor kata dia bagai lain dia. Dalam hadis riwayat kata 360. Doktor kena cek apa ni, orang tanya boleh jawab. Kau takut jadi cerita macam Isra Mi'raj kan? Bila Nabi balik ke Mekah besok tu, kan orang kafir yang pernah pergi Baitul Maqdis, dia tanya kau pergi Maqdis lah, berapa pintu Baitul Maqdis? Terkejut Nabi. Nabi kata panik aku masa tu, aku tak rasa lagi susah hati seperti saat itu. Sebab kalau jawapan tak betul, dia kata kau tak pergi semalam Baitul Maqdis. Jadi macam mana Nabi nak? Ketika itulah Allah hantar bagi Baitul Maqdis duduk depan Nabi SAW. Macam zaman kita ini Google tu ada dah zaman Nabi. Boleh ya kita Google tengok ni berapa pintu, berapa tiang. Kita yang duduk solat dekat surau kampung kita, pernah kita bilang tiang berapa? Arkitek pun terlupa dah berapa tiang dah. Rumah kita ni berapa tiang? Berapa surau kita, berapa pintu ada? Tak ingat. Jadi tapi dalam hadis Nabi sebut
kullu sulama, setiap sendi kita ni sedekah. Jadi kalaulah satu sendi ada, dalam tubuh kita ada 360 sendi, bermakna berapa? 360. Mana kalau satu sendi kita kena sedekah 50 sen, berapa sehari kena bayar tol? Ha? 180 ringgit sehari. Orang kerja 20 ringgit sehari, pagi sampai petang membanting tulang. Dah, boroh-boroh lah. Macam mana kita nak bayar 180? Nah, maka Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi kata semua benda tu sedekah. Sendi-sendi ni kita kena sedekah. Kemudian Nabi senaraikan senarai pendek, dia kata apa? Ya'dilu bainas nain. Ada dua orang berkelahi, kita pergi damai, sedekah. Orang ni berjalan susah nak angkat barang, kita tolong angkat letak atas kenderaan dia, sedekah. Apa saja kebajikan-kebajikan yang kita ada, tengok kita berjalan, tengok di tengah jalan tu ada batu, kalau orang sepak rebah, kita ambil tak tepi, sedekah. Jadi Nabi kita telah menyenaraikan senarai sedekah itu banyak. Artinya kalau kata sedekah bukan dengan duit saja, sedekah dengan perkataan. Dia ada dua sedekah. Dengan perkataan ada dua sedekah. Satu dia panggil sedekah untuk diri sendiri. Apa dia? Kita baca Quran, kita zikir, itu sedekah. Nah, sekarang ni ada pula orang duk ajar, pagi-pagi kita kena sedekah Fatihah untuk diri kita. Dah belajar dah? Ya ke ni? Nampak macam tak mengaku je. Ada ni ahli-ahli motivasi dia ajar kita kena sedekahkan Fatihah untuk diri kita, kemudian kita bercakap dengan diri kita, ini untuk kau hai diri. Jadi kita kata ini semua tu ma anzalallahu biha min sultan, tak ada dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sedekah macam tu, tidak ada. Yang adanya bila kita baca Quran, automatik Quran itu sedekah untuk kita. Kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sedekah untuk kita. Jadi tak payah kita cari lagi sedekah. Cuma kadang-kadang kita ni terlalu pemurah. Ada juga kalau kita buat majlis apa-apa, asyik nak sedekah Quran je. Fatihah ni untuk orang ni sampai ke Nabi dia bagi Fatihah lagi. Jangan main. Kata di para ulama, di antara tidak beradabnya kita bila kita pergi sedekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang pahala itu hak dia. Macam kita mai rumah ni, di masjid mana-mana rumah orang dah, kita pergi ambil barang kat buat doa tu, pasu bunga dia apa, kita bawa masuk dalam. Apa ni? Saya nak sedekah dengan awak. Apa jadi? Mestilah tuan rumah kata apa? Kau ni tak ada ubat. Terlebih ubat atau tak ikut ubat? Lebih dos dah. Apa cakapnya? Jadi ada setengah ulama kata tak, jangan duduk sedekah benda yang Nabi kita tak suruh. Yang Nabi suruhnya selawat. Selawat kita bukan sedekah untuk Nabi, kita minta dengan Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini sedekah. Maka sedekah yang banyak-banyak tadi, jadi sedekah untuk diri sendiri, kita buat ibadat, sedekah untuk kita. Jadi kita kena banyaklah sedekah pada kita ni. Sebab kita tahu kita sedekah. Dalam selawat, cuba kata selawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ingat ada mana apa? Wa ala ali Muhammadin. Apa mana wa ala ali Muhammad? Keluarga Rasulullah. Keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia keluarga Muhammad itu? Ke pakai selawat belum ni tak pernah tanya pun. Sebab tu imam ustaz di masjid kita relax je, tak ada orang tanya. Isteri, anak-anak dia lagi? Keturunan dia lagi? Dalam Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dia kata alun Nabi, keluarga Nabi dalam selawat lain, dalam keturunan berbeza. Sebab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak boleh ambil zakat. Zakat tak boleh beri kepada keturunan Nabi. Saya ada pelajar-pelajar saya yang ada Said ni. Said Syarifah ni kata, mu ni confirm ke keturunan Nabi? Tak tahulah, dia kata orang tulis, saya baca ya, tak tahu. Tapi kata ingat mai, mu tak boleh ambil zakat ni sebab kamu keturunan Nabi. Dia pun fikir, macam mana kalau kita tukar nama? Supaya dapat zakat bisa sesuatu ni kan banyak-banyakkan daripada tabung zakat yang bagi kat sekolah-sekolah agama, kat kolej-kolej ni pengajian Islam tu.
Jadi dia adalah perbahasan ulamanya, kalau sekiranya tak ada baitul mal, tak ada khumus, tak ada bahagian lagi dah untuk keluarga Nabi, bolehlah kita ambil daripada duit yang biasa ni. Itu panjang, itu mazhab bab fiqh. Tapi Imam Nawawi rahimahullah taala kata, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, dalam selawat yang kita baca itu ali Muhammadin termasuklah umat dia. Jadi kalau kita kata umat dia, makna kita. Jadi kenapa kita tak nak banyak selawat sedangkan doa tu dapat untuk kita juga? Jadi kita banyak Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad dalam selawat. Itu termasuk juga kita. Itu kata Nawawi dalam kitab dia. Ada seorang penyair, dia kata laukana, lama tak sebut dia tak ingat. Dia kata kalaulah selawat ni hanyalah untuk keluarga Nabi yang keturunan saja, kita selawat ni, maka sallal musalli ala tari Abi Lahabin, nah saya kita selawat juga kepada Abu Lahab, sebab Abu Lahab pak saudara Nabi. Sebab itulah dia kata alun Nabi, ini bahasa dia, alun Nabi hum atba'u millatihi, alun Nabi hum atba'u millatihi minal arabi wal ajami. Lau kala apa ni, keluarga Nabi itu ialah pengikut dia, orang yang ikut Nabi, termasuk dalam alun Nabi dalam selawat. Kita kena faham dalam selawat. Kalaulah tidak kerana keluarga tu dalam selawat, kita ikut semua keturunan, jadi kita selawat juga kepada Abu Lahab. Jadi Abu Lahab tak masuk, sebab Abu Lahab dia kafir. Jadi dalam family Nabi, dalam pak saudara dia tu terbagi 3. Yang kafir tulen Abu Lahab. Abu Jahal macam mana? Abu Jahal, siapa Abu Lahab? Abu Jahal jadi apa dengan Nabi? Raja tak dengar orang ceramah Abu Jahal ni siapa? Abu Jahal bukan pak saudara, dia orang Mekah, rumah dia pun dekat je, tak jauh, tapi dia bukan bapa saudara. Jadi kalau dari sudut fakta sejarah lah, tak boleh lah kita kata Abu Jahal ni pak saudara Nabi lah, khata. Pak saudara ni adik-beradik dengan ayah dia. Ni Abu Lahab tu adik-beradik dengan ayah dia. Jadi Abu Lahab menentang terus, mati dalam kafir. Dan kita boleh sumpah Abu Lahab dalam solat dan luar solat. Sumpah Abu Jahal boleh tak ni? Dalam solat Abu Jahal boleh sumpah? Abu Jahal tak disumpah, batal solat kita. Abu Lahab boleh. Siapa? Tabat tiada Abi Lahabin, celaka Abu Lahab. Dalam solat boleh, luar solat pun boleh. Walaupun ada orang kata jangan baca ayat tabat tiada ni, menghina Nabi sebab pak saudara dia. Kata lah, Allah suruh, Allah yang turunkan ayat Quran, kenapa kita kata tak boleh baca? Macam mana pula kita nak canggah dengan ayat yang ada itu? Jadi kita nak jauh kita berjalan. Yang nak jadinya sedekah tadi tu, sedekah kepada diri sendiri, cukup dengan kita beribadat kepada Allah SWT, bermakna kita telah sedekah untuk kita. Kamu ada sedekah kepada orang lain, macam-macam. Ada sedekah dengan harta, ada sedekah dengan perkataan, motivasi, sedekah dengan kata-kata yang baik. Jadi Alhamdulillah, semua kita mampu bersedekah. Mana orang ustaz sedekah cara dia, nasihat-nasihat. Doktor lagi banyak sedekah. Sebab orang mari sakit, mari hospital tu, yang mari orang sakit mari hospital ni, dia happy ke dia duka cita? Dia sedih, biasanya gitulah, sedih lah. Happy tadi juga orang tua-tua terbiar kat rumah tu, tak, sekali anak dia nak bawa pergi klinik, suka dia. Sebulan sekali boleh keluar rumah, hari lain tak ada orang bawa nak pergi. Tengok dia, kalau dia lepas jumpa doktor, balik tu sihat dah, belum makan ubat lagi. Dia sebut psikologinya macam tu. Dia keluar rumah tu, tapi tu dia kata berhentilah sini kejap, pasar pagi ke apa. Yang penting dia nak manjakan dengan anak dia. Jadi ruang sedekah banyak. Tapi Nabi kata apa dalam hadis ni, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, cukuplah untuk nak bayar tol kita tadi dengan apa? Dengan solat duha. Dia kata apa? Wa yujzi min zalika kulli rak'ata ad-duha. Alhamdulillah. Nak bayar tu 360 sendi tadi, cukup dengan kita solat duha 2 rakaat. Solat dah hari ni duha.
Ya. Ya. Tak jawab tak apa. Kalau jawab takut riak. Ada orang dia bila tanya, awak baca Quran hari ni? Tak boleh jawab ustaz, takut riak. Solat duha hari ni? Senyap, jangan jawab. Takut riak. Saya kata kalau takut riak jangan jawab. Kalau takut tak ada, kita kena muhasabah. Kenapa tak solat duha? Sedangkan pahala besar tu. Cuma kadang-kadang kita ni terlalu nampak keduniaan sangat. Aku ni oleh kerana pagi ni nak pergi minta tender projek apa-apa. Oh, lapar rakaat solat duha tu. Solat dekat tepi tangga tu. Nah, sejadah tak kat situ. Sebab apa? Sebab nak pergi minta projek. Khata' saja. Solat duha ni solat syukur. Bila kita bangun tangan kita bergerak, mata duk bergelip kan. Nyamu kita masih ada, solat duha tanda kita syukur kepada Allah Taala. Nak bayar tol 360 ni yang ada di tubuh kita cukup dengan 2 rakaat duha yang kita solat pada waktu pagi. Alhamdulillah. Allah Taala tak nak tengok, tak nak duit kita pun. Dia nak kepatuhan kita, tunduk kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kerana itu kita boleh buat program bernamij khususnya bagi kita yang bertaraf RTM lah. Tak kerja RTM lah kau sekarang ni. Kerja RTM. RTM lah kan? Kau tak? Rehat tidur makan. Rehat tidur makan, rehat tunggu mati, boleh baca belakang. Nah. Mana orang yang duduk RTM ni, kenapa kita nak kerja apa lagi? Tapi jarang anak duduk perhati tengok. Anak ni kalau anak kuliah subuh, biasa kita akan tengok jam di dinding tu, jamnya takwim solat kan, dia akan tulis syuruk. Bukan saya tak? Syuruk jam berapa? Syuruk tu waktu naik matahari, terbit matahari, tak naik lagi. Jadi waktu terbit matahari ada waktu tempoh yang baik. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, dia kata siapa dia solat subuh berjamaah, man shalla salatal ghada fi jama'atin, solat subuh berjamaah ni di masjid. Ni ada muslimat tanya dia, kalau solat di rumah dengan suami macam mana? Suami awak pun salah tak pergi masjid dua-dua. Solat di masjid dulu. Kemudian summa qa'ada yazkurullah, dia duduk di masjid berzikir. Tengoklah kalau kita ada kuliah subuh kita dengar. Ada juga orang tanya, ustaz, kalau sambil kuliah tu kita zikir boleh? Boleh, tapi jangan kuat lah, tangan berlawan dengan penceramah pula. Kita zikir perlahan-lahan, ataupun kita duduk tepi sikit nak zikir asbahna wa asbal mukul, zikir pagi tu yang kita ada kan, kita dah bagi dah buku-buku zikir tu dalam handphone ada, baca senyap-senyap baca, jangan duduk kuat-kuat. Jadi kita baca zikir sambil kita dengar. Ataupun tak ada orang kuliah, kita berzikir, baca Quran sampai ke syuruk. Bila syuruk isyraq, jangan salah faham. Ada setengah orang bila bunyi loceng isyraq tu dia bangun solat. La, hadza khata. Itu tamaknya waktu subuh. Bila terbit matahari, subuh kita ni daripada terbit fajar, fajar sadiq. Fajar tu ada dua. Fajar ni satu dia panggil fajar kazib, fajar hak bohong, satu lagi fajar hak betul. Macam mana kita nak tahu fajar bohong? Dalam kitab kata fajar bohong ni dia naik ni. Kita nampak di garisan di langit tu memanjang ke atas. Merah gitu. Itu dia panggil fajar kazib. Ada sahabat saya pilot. Dia tu ambil gambar, dia hantar lagi. Dia kata, ustaz ni dua fajar yang saya rakam hari ni. Dia fajar kazib. Fajar yang betul dia melentang merah kaki langit. Ingat kan kalau kita balik daripada Mekah, biasanya kita akan solat subuh di atas flight. Cuba perhati tengok, jangan tidur, buka tingkap, tunggu dia sampai dia merah naik. Itu dia panggil fajar sadiq. Fajar ada dua, fajar kazib, fajar sadiq. Jadi bila fajar tu maknanya subuh. Subuh ni sampai berterusan sampai ke syuruk. Bila syuruk itu habis waktu subuh, dan itu waktu larangan kita tak boleh solat sunat. Dia ada setengah yang salah faham. Bila syuruk dia mula solat. Saya solat apa ni? Solat isyraq. Kata belum lagi. Solat isyraq belum, kita tak boleh. Sebab waktu tu waktu Nabi kita larang sujud, sebab syaitan sujud kepada matahari pada saat tu. Bila matahari naik, dia kata matahari ni naik di atas dua tanduk syaitan. Syaitan ada tanduk.
walaupun kita tak pernah tengok, tapi pelukis-pelukis macam dia nampak ada tanduk syaitan. Cuma syaitan pakai selipar ke tak? Syaitan pakai selipar ke tak? Kartun kata tak? Kita orang pakai selipar ke tak? Tak nak jawab, tak pernah tengok. Nah, kecuali ada dalil yang menunjukkan. Tapi ada seorang pakcik ni tanda poin, nanti hilang poin selipar. Pakcik ni bila kita baca hadis ni, dalam hadis risalah Ramadan ni kan, sufidati syayatin, syaitan bila masuk bulan Ramadan dia diikat. Syaitan diikat. Bila diikat, dia mari tanya ustaz, dia kata saya bukan anti hadis, bukan geng anti hadis, tak, saya bercakin dengan hadis, cuma saya tak faham, dia kata macam mana syaitan diikat. Sebab saya pergi masjid bulan Ramadan, nak balik selipar hilang, selipar dia hilang. Habis kalau tak ada syaitan, kenapa pula selipar saya hilang, dia kata. Saya kata, saya setakatnya saya tengok dalam kartun, syaitan tak pakai selipar. Kalau hilang tu bukan selipar, bukan syaitan yang kena ikat tu, syaitan yang tak ikat tu yang ataupun dia bertukar selipar, ya bukan syaitan. Jadi kita kena hati-hati lah, bertukar selipar je, bukannya tu. Jadi maka itu dikatakan bila kita syaitan masuk, maka Nabi kita larang 2 kali yang keras. Satu waktu tak boleh solat, waktu matahari naik, dah mula naik, hatta tatlu asyam, sampai matahari naik sekadar sepergalahan. Dalam kitab lama kata sepergalahan. Kita yang tak main galah ni nak pakai galah apa? Kalau galah buah jambu rendah ya, kalau galah kelapa sawit yang tua tu panjang. Jadi pejabat mufti wilayah dia keluar antara 15 atau 12 hingga 15 minit. Maknanya selepas syuruk. Hari ni syuruk kita tadi saya tengok di masjid 7.26 untuk hari ni 7.26 campur 15 jadi berapa? 7.44. Jadi 7.44 bolehlah kita solat. Maknanya kalau kita solat tu solat 2 rakaat tadi. Siapa dia duduk di subuh, duduk dia solat subuh berjamaah, dia tunggu sampai depan dia solat sampai naik matahari. Tadi syuruk tambah 15 minit, kemudian dia solat 2 rakaat. Solat apa nak solat tu? Ada isyraq, ada kata duha. Nak solat apa? Solat tu. Solat sunat. Solat sunat. Jadi ada dua-dua. Ada setengah dalam kitab fiqh ni dia kata solat isyraq. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia kata tak, solat isyraq tu aku tengok dalam Quran bil asyiyi wal isyraq dalam Quran. Jadi aku tahu isyraq tu solat duha. Jadi bagi kita lah yang kita nak buat ni apa yang kita nak buat. Jadi kita tengok lah. Kalau kita rasa nak isyraq dulu pagi ni, nak ambil pahala tadi, pahala duduk solat tunggu sampai ke waktu subuh, subuh sampai ke waktu ni, kita boleh pahala yang dari riwayat Tirmizi kata boleh diberi pahala haji dan umrah, pahala ya. Jangan pergi cancel tak buat haji pula, tak ada pergi Mekah, boleh pahala dah gini. Maka boleh solat isyraq. Tapi kalau kita nak pergi kerja, nak keluar rumah, elok kita solat duha terus. Solat duha, walaupun duha ni waktu yang mustajab, waktunya afdal solat duha lah ni dalam pukul 10 pagi ni. Sebab dia kata solatul duha, Nabi sebut dalam hadis yang sahih, salatul awabin hina termadul fisal. Solat awabin ni solat orang yang baik-baik ketika panasnya anak unta. Anak unta duduk tengah panas-panas pasir tu, dah dirasa panas dia bangun nak pergi cari tempat teduh tu. Jadi kalau di Mekah tu kita anggap dalam pukul 9 pagi dah panas. Sini jangan hari hujan lah, kalau hari hujan sampai zuhur tak panas juga. Dah kita tengok, kira kalau hari panas kita ukur dengan panas, mungkin pukul 10 panas. Kalau hari hujan kita pakai pukul 10 jugalah. Jadi maknanya waktu yang afdal solat duha pada saat ini. Kerana itu Nabi kita sallallahu namakan solat duha ni salatul awabin. Sebab apa? Apa nak awabin? Awabin ni orang yang banyak mengingati Allah. Kenapa orang lain tak ingat ke? Waktu ni, waktu pagi ni, waktu orang sibuk. Pergi pejabat, pergi klinik, pergi pasar.
tiba-tiba ada hamba Allah Ta'ala ni boleh sujud pada Allah Ta'ala pada saat itu. Jadi itu dia panggil salatul awabin. Ada pun solat awabin yang lepas maghrib tu, siapa dia solat 2 rakaat lepas maghrib gini-gini, itu hadis itu tidak sahih. Tapi yang sahihnya salatul awabin, solat duha. Jadi alhamdulillah kita itu pagi kita solat duha. Jangan lupa solat duha ni selain daripada kita jaga solat qabliyah, ba'diyah. Qabliyah ni maknanya sebelum solat fardu, ba'diyah selepas solat fardu. Ini kena jaga. Sebab Allah SWT beri kepada kita solat dia mengikut pergerakan matahari. Solat ikut matahari. Kalau puasa ikut apa? Puasa ikut bulan. Orang tak kata matahari Ramadan, bulan Ramadan. Betul tak? Haji ikut bulan haji, maknanya 9 Zulhijjah. Jadi tapi solat Allah Ta'ala sebut aqimis solat liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Mu kena diri solat ikut meter matahari duduk tengah langit, zuhur tu itu permulaan. Sebab itulah ulama duk bahas, kita nak kira solat ni mengikut subuh ke ikut zuhur. Nombor solat harian kita ni yang pertama zuhur ke subuh. Dalam hadis Quran tu aqimis salah liduluki syamsi, mana zuhur itu solat. Jadi kita solat zuhur tu nombor 1 sebab dia boleh kembar dengan asar. Kemudian maghrib kembar dengan isyak, subuh satu dia. Mana subuh tu yang kelima, yang terakhir. Jadi kita solat. Jadi solat dia ikut matahari. Matahari naik, matahari duduk tengah-tengah langit, satu solat. Matahari dah condong, solat. Matahari dah tak ada, solat. Hilang terus cahaya matahari, dia panggil cahaya merah di langit tak ada, solat isyak. Mari pula cerah balik, subuh. Alhamdulillah, itu dia panggil pergerakan kita. Jadi kita satu hari satu malam ini ada 5 kali solat. Walaupun waktu Isra' Mi'raj itu Allah Ta'ala beri 50. Asalnya tuan-tuan dan puan-puan bayangkan kalau 50 solat satu hari, kita satu hari ini ada berapa jam? 24 jam. 24 jam kali dengan 60 minit jadi berapa minit? Mana Ali tak ada dia punya bahagian accountant 1440 bagi dengan 50 jadi berapa? Berapa minit? Dah bagi 1440 minit satu hari bagi dengan 50 solat jadi berapa? 28 minit. Macam mana nak solat 28 minit? 28 minit sudah solat, nak pergi tanah pun tak sempat, azan pula dah. Berapa Bilal kita kena lantik? Lepas Bilal ni balik, Bilal ni masuk, orang ni tak ada bekerja. Itu dia panggil konsep. Allah Ta'ala beri kepada Nabi SAW 50 solat sebab dia nak bagi peluang Nabi kita bercakap dengan Allah Ta'ala banyak. Naik lagi, minta lagi kurang. Ada riwayat kata sekali kurang 5, maknanya 9 kali menghadap Allah Ta'ala. Itu dia panggil rahsia, hikmahnya Allah nak dengar, nak beri peluang untuk Nabi SAW menghadap banyak kali. Tapi konsep 50 mesti kena ada. Sebab itu Tuhan kata innas salata tanha 'anil fahsya'il munkar. Solat itu menghalang manusia daripada benda keji dan benda mungkar. Solat. Jadi kita tengah solat, kita tak ada orang nakal tengah solat. Ada. Waktu kecil-kecil dulu adalah kan. Sepak-sepak kawan sebelah lah. Waktu budak-budak tu. Orang tua ada sepak lagi. Tengah solat paing bagi ada. Ada lagi? Tak ada lagi dah. Tapi kacau lepas solat adalah orang duduk zikir kita kat cerita. Tapi dalam solat orang tak buat. Maknanya mu hidup ni biarlah dalam solat sentiasa kita hidup. Nak buat maksiat, aku tengah solat. Nak bagi rasuah, tengah solat. Jadi itu dia panggil konsep biarlah kita hidup dengan Allah Azza wa Jalla seolah-olah kita ni sentiasa solat. Jadi alhamdulillah bila kita solat, kita ada sunat qabliyah. Sebelum subuh tadi 2 rakaat. Belum zuhur nanti 2 minima dia, 4 yang sempurna dia, baru cukup 12 rakaat kan. Lepas zuhur 2, lepas asar lepas asar tak ada ke ada? Ada ke tak ada ni? Macam
Tak apa yakin, tak apa kemana. Tak ada. Kena yakin, tak ada lepas asar. Belum lepas solat asar tidak ada. Sebelum ada. Baik. Selepas maghrib 2, lepas isya 2. Jadi dalam hadis yang sahih Nabi kata apa? Siapa dia jaga 12 rakaat satu hari satu malam. Qabliyah ba'diyah. 12 rakaat. 2 sebelum subuh, 4 belum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 lepas isya, 12 rakaat. Allah Ta'ala bina sebuah mahligai dalam syurga. Nak tak nak kita? Kau tak nak? Saya ke tak saya? Aku latih katanya. Nak buat. Esok cukup 12 rakaat, alhamdulillah dapat sebuah. Kita kena istiqamah. Ramai orang-orang yang kita kempen ni, saya namakan solat qabliyah ba'diyah ni, nama dia projek mega mampu milik. Dia bunyi projek tu baru celik mata sikit. Projek. Kenapa tak mega? Baitun fil jannah. Rumah dalam syurga. Kita boleh rumah dalam taman ni pun rasa syukur 4 kali dah. 4 kali dah sembelih kambing dah syukur dia, dengan rumah yang kita ada. Ini baitun fil jannah, rumah dalam syurga. Dapat. Kemudian kita kembar dengan solat duha. Kalau boleh, kalau sibuk 2 rakaat, tak sibuk kita ambil 4. Hari yang tak sibuk langsung kita ambil 8. Sebab yang riwayat yang kata 8 tu Nabi kita buat sallallahu alaihi wasallam 8 rakaat. Ada riwayat 12, itu riwayat. Baik. Tak lengkap lagi. Kita tambah lagi 3 rakaat witir. Jadi kalau kita boleh maintain yang ni, bagi ana lah, kita ni sudah naik taraf wali min auliyaillah. Terkejut bunyi wali dia. Dia kata wali kahwin ada tak? Wali nikah. Wali dah ni orang bukan senang. Ana mengajar kuliah subuh banyak tempat. Tapi bila kita habis kuliah, yang solat yang tunggu duha tadi, yang tunggu 2 rakaat tadi, tak ramai. Di mana pergi? Penuh dekat bawah, dekat kat luar tempat makan penuh. Saya kata tak solat lagi. Lapar ustaz. Kita kata masya-Allah, zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Allah Taala pilih je orang-orang yang dia sayang. Orang ni yang tunggu yang boleh solat. Yang lain tak solat. Waktu kita kuliah tadi, depan kita duduk gini tulis. Tapi lepas habis bangun dia pergi tak solat. Kita kata Allah Taala pilih siapa yang dia nak, dia lepaskan siapa yang dia tak nak. Jadi kita cuba masukkan diri kita dalam kumpulan orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Macam mana aku nak tahu Tuhan pilih? Esok duduk kat Tuhan pilih tu. Kita nak tahu macam mana takdir Allah Taala, kita tak tahu, tulis lepas berlaku. Sebelum berlaku tak ada orang boleh mengaku dia tahu takdir Allah. Boleh tahu? Aku tahu takdir Allah untuk aku gini-gini. Mana boleh? Tak mungkin orang boleh tahu takdir. Tapi selepas berlaku, barulah kita tahu, ini takdir Allah. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Jadi alhamdulillah, sambil-sambil buat bicara pun dekat 1 jam juga dah kita ni. Jadi saya break setakat tu dulu. Kita beri peluang untuk sesi tanya jawab. Dipersilakan. Soalan? Yang solat 4 rakaat Aisyah tu ada dua. Ikut. Ada di viral kat WhatsApp kata solat Abadi Aisyah 4 rakaat ada sama dengan Lailatul Qadar. Ada riwayat Nabi SAW memang amalan dia, Nabi kita akan lakukan 4 rakaat lepas Isya. Tadi kempen tadi 2 lepas Isya, tapi dia solat 4, macam solat belum asar juga 4 rakaat. Cuma itu sahih yang Nabi kita buat 4, tapi hadis yang mengatakan macam Lailatul Qadar itu tidak sabit, tapi ada pandangan riwayat daripada sahabat. Jadi kalau sebab satulah saya tak kempen tuan-tuan solat lepas Isya macam Lailatul Qadar, sebab kita tak berani, sebab riwayat yang sahih daripada Nabi SAW itu tidak ada. Tapi solat dalam 4 rakaat. Kalau tak dapat Lailatul Qadar apa, memang amalan Nabi dia 4 rakaat lepas Isya. Sama juga selepas zuhur, yang projek mega tadi 2 kan. Tapi ada Nabi kita solat 4. Dalam hadis lain dia kata
semoga Allah Ta'ala bagi rahmat kepada orang yang Allah Ta'ala bagi pahala syurga, maknanya api neraka tidak akan menyentuh orang yang solat sebelum zuhur 4, selepas zuhur 4. Dan sebelum asar sama juga. Sebelum asar sama juga. Doa Nabi sallallahu rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah Ta'ala bagi rahmat kepada orang yang solat sebelum asar 4 rakaat. Dia tak masuk dalam projek mega tadi. Tapi ada riwayat. Ada orang bahaslah ulama ni, dia kata yang tak masuk dalam riwayat tu dia panggil sunat ghair muakkad. Dia bagi dua, sunat muakkad mana sunat tuntutan kita buat tu kuat. Yang tidak muakkad tu kurang sikit, tapi bukan makna tak ada sunnah. Sebab tu bila saya pergi ke setengah masjid ni, bila kita ceramah lebih pada masa sikit, masuk waktu isya, kita mungkin lajak 10 minit, 15 minit, setengah masjid dia tak nak azan dah. Azan tak mau, lambat dia kata. Kita kata Pak Bilal, azan ni sunnah untuk solat. Kalau kita nak solat di rumah pun, waktu PKP ke, waktu tak KP ke, kita kena azan dulu sunnahnya. Contoh kita jalan 3 orang, 4 orang pergi piknik, pergi ke dalam hutan, dalam mana tu, kita nak solat, kita kena azan. Ini kerana ustaz ceramah 15 minit, 20 minit lambat, tak nak gugurkan azan, kita kata tak ada hak. Tak ada hak nak gugur azan. Kemudian baiklah, kita azan, dia gugur pula qabliyah isya. Macam-macam orang ni, dia punya seni nak gugurkan 2 rakaat solat tu, walaupun nampak simple. Sebab dalam hadis Nabi SAW, pernah Nabi kita lalu ke sebuah kubur, sahabat yang baru dikuburkan, Nabi tanya, kubur siapa ni? Sahabat bagi tahu, dia kata kubur sahabat kita yang baru ke bumi. Nabi kata apa? Raka'atani khafifatan, 2 rakaat yang ringkas yang kamu solat sunat ni. Ringkas tu maknanya kita baca Fatihah aja. Kalau baca surah apa wal asri dengan inna ataina aja, kul wallah ya contohnya, ringkas. Ahabbu ilaihi, lebih disayangi oleh orang yang dalam kubur ni kalau dia boleh tambah 2 rakaat itu daripada baqiyatu dunyakum, daripada dunia yang kamu duk milik sekarang. Maknanya nilai solat tu begitu tinggi bila kita duduk dalam kubur. Sekarang ni duduk di atas kubur ni tak nampak, kita tidak terasa nikmat Allah Ta'ala anugerahkan masa kepada kita, nikmat yang Tuhan beri kepada kita, peluang dengan ruang ni kita tak terasa. Bila duduk dalam kubur baru terasa. Rasa berlaku dalam kubur, nak sedekahnya, nak tambah solatnya, nak zikirnya. Waktu duduk atas dunia kita tak fikir nak buat benda tu. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Ni buku ni yang kita kempen tadi ni, buku zikir pagi petang ada, perisai Muslim pun ada ni. Boleh ambil dengan idea. Siapa dia berminat nanti. Tak ada soalan? Lagi. Soalan yang mungkin dah selalu tanya tentang puasa daging untuk perempuan puasa lepas Ramadan. Ya. Untuk pahala puasa setengah tahun, adakah perlu diganti sebelum sambung dengan petang ataupun petang dulu, nanti itu boleh buat kemudian? Untuk Ramadan dah. Tak tanya awal lah. Soalan awal ni. Dia yang afdal, yang orang panggil tak ada khilaf dah di kalangan ulama kita ni, sepatutnya selepas Ramadan kita qada dulu. Macam muslimat yang tertinggal tu, dia qada dulu yang tertinggal tu, kemudian dia sambung dengan 6 hari bulan Syawal. Itu yang paling baik, yang paling afdal. Sepatutnya begitulah. Tapi yang kalau tak sepatutlah dengan sebab hari di rumah terbuka ni banyak sangat ni, tak ada. Boleh tak kalau dia qada kemudian? Jadi ada kata boleh kita 6 dulu, selesaikan 6 hari ni, yang qada tu kita ambil lepas pada hari rumah terbuka. Sebab berdasarkan kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata aku qada puasa Ramadan tahun lepas pada bulan Syaban tahun ni. Kenapa? Sebab waktu tu Nabi ni salah dia puasa banyak bulan Syaban. Jadi aku ambil kesempatan Nabi puasa, dia berpuasa. Jadi kita pun kalau ada anak isteri yang tertinggal puasa di bulan Ramadan tahun lepas, kena puasa sekali dengan dia lah ni, bulan Syaban ni. Puasa sekali dengan orang perempuan kita, tanya dia. Dah, ajah berapa hari tinggal? 7 hari dia kata. Dah, puasa sekali dengan dia. Baru kemah.
Sama-sama puasa sama bangun sahur dah. Takkan waktu dia tak puasa, dia bangun juga makan sahur. Tolong buat sahur ke kita. Tapi waktu kita dia nak puasa, kau seorang je lah. Aku mau tidur. Jadi itu elok. Tetapi ada juga sebahagian ulama dalam fiqh Syafi'i dia kata boleh twin. Niat dua-dua selalu. Saja aku puasa Ramadan, qada Ramadan dan puasa 6. Itu ada pandangan, tapi apa yang kita faham berdasarkan pada hadis itu tak masuk, sebab Nabi kata siapa dia puasa Ramadan summa atba'ahu, siapa dia puasa Ramadan kau diikuti dengan puasa 6, sebab nak cukup 30 campur 6 360 hari setahun kan. Jadi kalau kita twin kembar, macam mana nak cukup hari? Tak cukup. Jadi kita tak pertikailah pandangan ulama tu, tapi kita tak nak terima yang tu sebab objektif puasa 6 hari itu sebab nak lengkapkan 36 hari. Timbul lagi soalan. Dia kata kalau puasa 29 campur 6 jadi tak cukup juga satu hari. Kita kata Allah Ta'ala dia maha kaya. Dia sebut syahrun. Sebulan tu Nabi sebut ada 29, ada 30 mengikut qamari. Qamari ni maknanya apa dia? Bulan Hijri ni dia ada 29 30. Tak ada 31. Tak ada. 28 pun tak ada. Bulan Syamsi ada 28. Bulan Februari ni, tahun ni ada 28 tahun ni tak ada 30 28 itu. Tapi apa Hijri tak ada, dia 29 30. Karena itu kalau orang pergi contohnya dia puasa sini lewat satu hari, kemudian dia pergi puasa Mekah, raya Mekah cepat satu hari, bermakna kita puasa 28, kena qada satu hari sebab tak ada dalam bulan kita ni 28 hari. Tapi kalau cukup 29 tak payah qada. Itu dia punya kaedah. Wallahu alam. Baik, subhanakallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.